Sampai dia tanjak tu macam kalau boleh nak tidur dengan tanjak tu. Pakaian panglima tu dengan pakaian tu juga dia tidur lah pergi masjid apa itu dah tak pakai jubah lagi dah. Pakai pakaian panglima Melayu pula lah ni. Dia kata, "Ustaz, saya tengok ada orang yang menonton filem Mat Kilau ni sampai jadi fanatik, sampai jadi apa orang panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia panggil apa dia macam keterlaluan minat sangat dengan filem Mat Kilau tu. Sampai dia tanjak tu macam kalau boleh nak tidur dengan tanjak tu. Pakaian panglima tu dengan pakaian tu juga dia tidur lah pergi masjid apa itu dah tak pakai jubah lagi dah. Pakai pakaian panglima Melayu pula lah ni." Lepas tu ada yang kata, "Saya tengok suami saya dah macam fanatik taksub dia macam taksub dengan Mat Kilau ni kan. Saya risau lah kan nanti dia duduk Mat Kilau siang malam, dia dah tak selawat kat Nabi dah." Macam-macam lah, ya Allah. Saya berpandangan secara begini, apa-apa pun kita dalam hidup, kita jangan keterlaluan. Itu saja. Apa-apa kita dalam hidup, apa jua kita buat sekalipun, jangan keterlaluan. Itu saja. Makan jangan melampau. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan melampau. Makanlah dan minumlah, tapi jangan melampau. Makan jangan melampau. Kan, makan dan minum tapi jangan melampau-lampau. Jangan over sangat, nanti membazir pula. Apa lagi? Bercakap pun sama, jangan melampau. Dia pasal banyak sangat bercakap, melampau sangat bercakap, nanti dia boleh sampai tahap jadi ada yang mencarut, maki hamut, macam-macam lagi. Samalah kita nak minat siapa-siapa pun. Pada saya, kalau anda yang minat filem Mat Kilau ke kisah perjuangan sejarah Mat Kilau sekalipun, tak ada masalah. Kita minat, kita suka apa prinsip dia, perjuangan dia, macam mana susur galur perjalanan kisah riwayat hidupnya itu, sikit sebanyak menjadi inspirasi perjuangan kita di akhir zaman, dunia penuh fitnah ini. Kita ambil inspirasi semangat dia, perjuangan dia itu, okey, tak ada masalah. Kan, tak ada masalah, okey je. Dan ia merupakan satu tauladan yang baik untuk kita ikuti bersama. Kalau mungkin ada setengah laki-laki sebelum ni jenis perangai tak bertanggungjawab dengan isteri, nafkah tak bagi, dengan anak-anak layanan tak diberikan dengan baik. Lepas tu dia pula kalau kerja pun asal buat, kerja asal siap. Lepas tu dia pun kalau dalam persatuan pegang jawatan pun nama je pegang jawatan, tak buat kerja pun. Tapi setelah dia tersedar, dia tersentak, bila dia tengok filem Mat Kilau tu, ada perubahan pada diri dia. Semayang pun dia jaga. Lepas tu hubungan dia dengan keluarga, nafkah isteri, anak, semua dia bagi. Bila dia kerja atau dia dalam persatuan pun, dia bertanggungjawab, dia amanah dalam buat kerja, dalam tanggungjawabnya. Okeylah tu, itu ada satu perubahan yang bagus, perubahan yang positif yang patut kita sama-sama tiru. Kalau saya pun, saya sukalah kalau ada orang berubah. Taklah tengok satu filem, satu cerita yang ianya patuh syariah dan semua perjalanan cerita tu bagus-bagus, akhirnya memberikan satu kesedaran dalam hati penonton. Itu baguslah cerita hiburan yang macam tu, bagus. Dia seolah mencetus mahu berubah, mahu sedar, mahu nak jadi baik. Itu paling kita nak sekali. Sama macam tuan-tuan yang menonton kuliah saya ni pun, bila anda tonton, semua tahu benda yang saya cakap ni pun anda semua tahu, tapi bila anda dengar apa yang saya cakapkan ni lagi dan lagi, dia sikit-sikit mencetuskan kemahuan anda nak ambil bahagian korban ke, mencetuskan mahu anda untuk berubah jadi lebih baik ke, jadi suami yang lebih bertanggungjawab ke. Okeylah. Cuma kita nak pesan, jangan sesekali salah anggap berkaitan tentang isu taksub. Orang panggil apa? Jangan sesekali salah tanggapan tentang isu taksub ke, fanatik ke. Jangan salah tanggapan. Apa makna fanatik, taksub, asabiah ni? Adakah seseorang itu kalau dia ni
dia sayang, dia cinta pada negeri dia. Macam saya orang Kedah. Saya orang Kedah. Tapi sekarang ni saya di hotel di Perlis ni. Ada program semalam. Adakah bermakna saya ini, kalau saya orang Kedah, saya sayangkan kebudayaan Kedah, pakaian orang Kedah, cakap lorat dialek orang Kedah, adakah itu bermakna saya ni orang yang ustaz tu dia taksub dengan Kedah, ustaz tu dia asabiah, dia fanatik dengan Kedah dia tu? Dah. Tuan-tuan orang Pahang, orang Johor, orang Negeri Sembilan, orang Kelantan, Ganu, Sabah, Sarawak, mana Singapura, mana anda sayangkan tanah air, anda sayangkan negeri anda punya budaya semua, adakah itu termasuk dalam taksub? Habis kalau pakai tanja, tengkolok, kalau pakai ni pakaian panglima Melayu, adakah itu ini fanatik sangat, ini fanatik mak kilau semua ni? Adakah itu yang dimaksudkan dengan fanatik taksub? Mari kita tengok petunjuk sunnah. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah ditanyakan, ya Rasulullah, amanil asabiyah. Apa dia? Baginda Nabi pernah ditanyakan, ya Rasulullah, amanil asabiyah ayuhibbar rajul qaumahu. Ya Rasul, adakah orang itu atau seseorang itu dikira dia ni asabiyah atau dia ni taksub ke fanatik ke? Kalau sekiranya dia ni cinta kepada kaum dia, dia cinta, dia sayang kepada kaum dia. Dia orang Melayu, dia sayang pada kaum Melayu dia. Dia orang siapa-siapa pun, dia sayang, dia cinta pada kaum dia. Adakah itu dikira taksub, asabiyah, fanatik ke? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? La. Tidak sama sekali. Kalau orang tu dicinta kaum dia sekalipun, dia sayangkan keturunan dia pun, kalau dia sukakan ataupun dia minat pada pakaian-pakaian tradisi kaum dia sekalipun, itu tak dikira sebagai taksub. Itu tak kira taksub. Akan tetapi yang dikira asabiyah. Asabiyah tu apa dia? Apa dia tu asabiyah? Ni supaya kita clear, supaya kita faham. Jangan duk main hentam nak tuduh orang. Ya, itu fanatik, itu asabiyah, ni taksub. Sabar dulu. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin minal asabiyah ayyu'ina ar-rajul qaumahu ala zulmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetapi yang dikatakan taksub, yang dikatakan asabiyah, fanatik itu adalah orang yang dia menolong saudaranya dalam kezaliman. Dia menolong saudaranya dalam kezaliman, dalam perkara-perkara kezaliman atau dalam melakukan benda-benda zalim. Maknanya kawan dia buat benda tak betul, kawan dia buat benda yang tak elok, buat benda zalim, benda tak elok, benda tak betul, dia pergi tolong, dia pergi support pula. Faham tak? Kawan dia buat benda salah, benda terang-terang salah, benda tak betul, lepas tu dia boleh pergi backup pula kan? Dia boleh backup pula. Macam mana tu? Kawan dia azan, kan? Kawan dia laungkan azan. Okeylah, baguslah azan. Apa ni? Daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Tak apalah sampai dekat apa tu? Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terkejut orang kampung. Pasal apa? Pasal apa terkejut orang kampung? Mana hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah mana? Orang kampung mari tegurlah. Tok Bilal apa tadi tak ada hayya 'alal falah? Oh, dia kata minta maaf saya terlupa. Ada pula kawan dia mari, kawan dia kata, kawan saya ni azan kat 20 tahun dah. Takkan sekali dia lupa hayya 'alal falah, takkan nak tegur. Biarlah, tak apalah. Janganlah macam tu kawan. Kalau ada benda yang tak kena, ada benda yang kurang, ada pihak datang tegur, kita sepatutnya meraihkan teguran tersebut dan nasihat tersebut. Dia ada silap, dia ada kurang. Jadi kena betulkan lah, takkanlah kita nak membiarkan. Itulah maksudnya.
Dia jangan duk backup pula kan. Tu imam semayang kain koyak ke terkentut ke dalam semayang. Wah, tu ada orang tegur subhanallah subhanallah. Lepas tu imam kata minta maaf lah saya. Ada pula makmum lain kata, tuan-tuan, takkanlah imam kain koyak nampak aurat terkentut pun takkan itu mau kira. Dia dah imamkan kita 30 tahun dah. Takkan kain koyak sikit terkentut sikit mau kira. La ilaha illallah. Jadi apa ni? Dia bukan kira macam tu. Salah tetap salah. Kita ulang sekali. Salah tetap salah. Baik dia, kita hargai. Bagusnya dia, kita begitu sanjung sekali. Tapi kalau dia salah, kita kena tegur dan betulkan. Yang dikatakan fanatik, yang dikatakan taksub aswabiah tadi adalah, dikala silap tu dibuat, dia pergi kata betul. Atau dia pergi backup kesilapan geng dia. Janganlah jadi perangai macam tu. Faham kot kawan-kawan ya? Faham ya? Jadi tak ada masalah nak minat perjuangan filem Mat Kilau ke apa, perjuangan-perjuangan tak kisahlah apa-apa kan, cerita-cerita yang baik-baik yang bagus-bagus ini, itu tak ada nak sampai ni. Habis tu sampai tahap orang tu dia macam dia kata demi bangsa ayat dia apa, Allahumma sholli ala Muhammad, saya pun lupa dah. Tak kira lah sama ada dia sebut demi bangsa, cinta tanah air, sayangkan tanah air, sayangkan watan, sayangkan negara kita, tanah air, tanah tumpah darah airku semua ni. Adakah itu dikira? Itu kan macam-macam taksub tu. La ilaha illallah. Celah mana kata taksub lah ni. Padahal mencintai tanah air, negara yang Allah Ta'ala amanahkan pada kita, Allah kurniakan pada kita ini, itu adalah tanggungjawab kita untuk memelihara keamanan, memelihara tanah bumi yang Allah Ta'ala kurniakan ini. Sebab itu kita tengok, mencintai tanah air, mencintai negara, itu juga merupakan perangai yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Nabi ketika mana masa nak berhijrah pergi ke Madinah, keluar daripada Mekah, beberapa kali Nabi menoleh ke belakang ke arah Mekah. Kerana Nabi sayangkan Mekah. Sungguh pun Mekah itu Nabi menerima pelbagai bentuk hentaman, kecaman dan juga maklum balah yang sangat teruk daripada kafir Quraisy. Akan tapi Nabi sayang bumi Mekah. Apa kata Nabi SAW? Wallahi innaka la ahabbul baqa'i ila Allah walaula innani akhrajtu minka ma kharajtu. Kata Nabi SAW, demi Allah, sungguhnya engkau aku sayang, aku cinta. Mekah, Nabi kata aku sayang pada engkau Mekah. Kalaulah bukan kerana aku diperintahkan untuk keluar daripada engkau, aku takkan keluar. Allah yang titah perintahkan keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Kan? Kalau ikutkan Nabi nak je duduk di Mekah tu, tak hentam-hentam duduk kat di Mekah. Sayang tanah air, tempat kelahiran tu. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sayangkan negeri Selangor, sayangkan Kedah, sayangkan Perlis, sayangkan Kelantan, Terengganu, mana negeri tuan-tuan berada, tak ada masalah, sayang. Dan bukan sekadar kita sayang saja. Nabi SAW juga menunjukkan bahawa mendoakan tempat kita berada. Allahumma habib ilaina Madinah ka hubbina Makkah au asyidda. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai bumi Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah atau lebih lagi. Tu dia. Jadi maknanya benda ini bukanlah satu benda yang menyalahi syariat ke apa. Tak. Menyanggahi sunnah. Tak. Sayang tanah air kita, sayang negeri negara kita. Ini amanah Allah. Jaga kebersihan, kita jaga sebaik-baiknya tanah air kita ni. Itulah, tak ada isu fanatik pula. Tak. Sebab itu juga, selain daripada itu, saya juga menyeru diri saya dan kawan-kawan, sahabat-sahabat penonton semua, bukan sekadar kita hanya mencintai saja, marilah kita doakan tanah air tersayang, tercinta kita ini, yang pernah dahulunya dijajah di zaman nenek moyang kita dulu oleh penjajah-penjajah yang biadab. Maka hari ini, doakanlah tanah air, sama ada Malaysia atau negeri-negeri yang tempat tuan-tuan sedang berada pada ketika ini. Doakanlah tanah air kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam
mendoakan Mekah, iaitu kata Nabi Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah daku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Surah Ibrahim ayat 35. Clear nak? Faham nak? Okey, itulah dia. Jadi oleh kerana itu, kita doakan tanah air kita sebagaimana para nabi-nabi Allah mendoakan tanah air, mendoakan negeri, negara tempat mereka berada. Doakan keberkatan, limpahan rahmat. Di sini tempat kita berkembang biak, keluarga kita cari rezeki, kan kita berjuang menjaga amanah Allah di muka bumi ini. Cantik, itu yang sepatutnya. Jadi kita ulang sekali lagi, kalau sekiranya ada peminat-peminat filem mak kilau ke apa, dia minat pakaian tradisi Melayu ke apa, itu bukan fanatik, bukan taksub dah tu. Tapi janganlah sampai tengok filem mak kilau bagus dah. Patut subuh minta semayang pun lewat-lewat, duk berzilat saja tapi tak semayang. Janganlah macam tu. Patutnya yang itu yang patut diperbetulkan lagi. Baiki solat kita, baiki kefahaman kita terhadap agama kita, kan mungkin ada banyak kurang-kurang apa lagi, itu yang sepatutnya. Wallahu a'lam.